dilayan kegilaan Papa Gomo, Cikgu Bat, Tun Faisal, Syafiq Murtad, Ratu Badak ataupun siapa-siapa yang Salim Papukari kan. Tapi kalau kita ditipu, diperbodohkan berulang kali, maknanya bukan Raja Petra yang tak betul, bukannya Papa Gomo yang tak betul, korang yang tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Inilah pesanan-pesanan Luqman Nur Adam daripada dulu lagi. Dan aku ni adalah seorang pemerhatian terhadap Raja Petra. Kan? Penipuan demi penipuan dan demi penipuan, rekaan demi rekaan, permainan-permainan Raja Petra ni daripada dulu lagi nak abang pergi apa? Untuk nak apa? Untuk nak mengangkat Hadi Awang menjadi Perdana Menteri. Tapi Hadi Awang tak mau, mereka kata. So sekarang ni bila Hadi Awang bersama dengan Muhyiddin Yassin, tubuhnya Perikatan Nasional, Raja Petra pun berusaha mempertahankan Perikatan Nasional, mengangkat Perikatan Nasional dengan mewujudkan pelbagai persepsi, pelbagai SD, pelbagai itu, pelbagai ini, macam-macam dia memainkan. Kan? Padahal tak ada pun yang berlaku apa pun. Dia tunjuk bukan main lagi, kata A4 SD, 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 SD. Dalam apa yang ada? Apa hasil di sebalik SD? Dia mudah sangat. Inilah dia, mentaliti Raja Petra ni samalah seperti Muhyiddin Yassin. Nak pakai SD lagi. SD tak boleh pakai. SD tak boleh pakai. And duk cerita akan bawa pergi jumpa Sultan Agung, yang macam yang di-Pertuan Agong, akan sembah kepada yang di-Pertuan Agong, dan 112 akan pergi jumpa yang di-Pertuan Agong. Itu, ini, dia duk spin kona. Dalam sampai hari ni, apakah hasil di sebalik ucapan Raja Petra? Apakah hasil di sebalik SD yang ada nama anak Johari, YB Ahli Parlimen Sungai Petani, nama Lim Guat Eng pun ada, itu ada, ini ada. Dalam apa yang dia boleh buat dengan SD dia tu? Dan yang di Pertuan Agong dan bakal yang di Pertuan Agong pun tak ada temu janji dengan belah pembangkang. Kan? Inilah penipuan demi penipuan yang dimainkan oleh Raja Petra, Luqman Nur, Raja Petra, Papa Gomo, kan? Dan lagi beberapa orang saitro. Kalau hampa perasan lah kan, yang duk buat kerja SD itu, SD ini, SD itu, SD inilah apa, tumbang naik, yang banyak duk main semua orang-orang atuk kan. Orang-orang yang menyokong atuk, ketaksuban dia terhadap atuk. Dan kalau hampa dia dengar lah Papa Gomo punya ucapan, dia kata, kita hanya nak Tun Dr. Mahathir berkuasa, tapi bukan Perdana Menteri. Habis kalau bukan Perdana Menteri, sebagai apa? Cuba hampa fikir. Kalau Tun Dr. Mahathir berkuasa tanpa menjadi Perdana Menteri, jadi apa? Supaya dia berkuasa. Kan? Kadang-kadang percakapan daripada Papa Gomo ni macam membodohkan diri dia balik. Kan? Tak ada hasil apa, tak ada mengundang keuntungan apa pun. Kan? Dia nak macam ni. Kalau Mahathir ni satu lah, dia nak selepas dia menjadi macam Perdana Menteri, siapa-siapa yang menjadi Perdana Menteri, Mahathir nak setiap Perdana Menteri ni menghargai dia. Melantik dia sebagai penasihat, melantik dia sebagai penasihat Perdana Menteri, penasihat ekonomi, penasihat itu, penasihat ini. Itulah yang dinakkan oleh Tun Dr. Mahathir. Tapi tak ada Perdana Menteri lagi selepas 22 bulan hari itu, 22 tahun bermula lepas Pak Lah, Najib, lepas tu Mahathir, lepas tu Muhyiddin, lepas tu Ismail, tak ada lagi Perdana Menteri yang selain Mahathir ni yang melantik Mahathir menjadi penasihat kah, menjadi itu, menjadi ini, tak ada. Semua abaikan dia. Sebabkan dia ni kemaruk kuasa, tapi dia nak kerajaan-kerajaan mana-mana aja menghargai dia, menyanjung dia, mengangkat dia. Itulah yang dia nak sebenar-benarnya. Nak Anwar Ibrahim dilantik dia jadi penasihat,
Anwar Ibrahim lantik dah jadi penasihat kewangan, penasihat itu, penasihat ini, barulah dia akan sayang kepada Anwar Ibrahim. Itulah Tun Dr. Mahathir. Jom kita sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam berkaitan kenyataan yang kata Anwar Ibrahim tumbang dan UMNO hanya ada 4 orang, 5 orang saja yang bersama dengan Zahid Hamidi. Yang selebihnya dah pi menyokong Perikatan Nasional. Allahu Akbar. Tapi kenapa Anwar tak tumbang-tumbang lagi ni? Jom sama-sama kita dengar. Hari ini saya nak bagi pesanan kepada kawan-kawan yang duk hantar mesej WhatsApp. Kita dah beritahu cakap banyak kali. Jangan dilayan Raja Petra punya gila. Jangan dilayan kegilaan Papa Gomo, Cikgu Bat, Tun Faisal, Syafiq Murtad, Ratu Badak ataupun siapa-siapa yang Salim Papukari. Saya nak beritahu, sekali-sekala kalau kita diperbodohkan ni, okey, kadang-kadang orang pandai pun kena bodoh juga, kadang-kadang orang pandai pun kena tipu juga. Tapi kalau kita ditipu, diperbodohkan berulang kali, maknanya bukan Raja Petra yang tak betul, bukannya Papa Komo yang tak betul, korang yang tak betul. Kita ni kalau nak kena bodoh pun, nak percaya benda-benda tahyul pun, kita kena ada limit tau. Sampai bila kita nak berulang kali diperbodohkan oleh puak-puak yang kerja dia orang ni, ialah mengambil kesempatan sekiranya ada krisis, sekiranya ada perbalahan antara PN dengan BN, antara PN dengan PH. Selagi ada usaha menggoyangkan kerajaan, selagi itu mereka ni akan dibayar. Tetapi biarlah ada limit time frame. Kita dah diperbodohkan sekali mengatakan kalau menang pilihan raya 6 buah negeri mereka akan tukar kerajaan. Tak berlaku pun. Kalau menang di pilihan raya kecil, sama ada di Mulai, di Sipan Jeram, di Pelangai, akan berlaku pertukaran. Tapi kita menang di pilihan raya kecil tu. Bila dia orang menang pun tak berlaku pertukaran. Kemudian dia orang kata 1 hari bulan Januari akan bertukar kerajaan. Pun tak berlaku. Kemudian dia orang kata 18 hari bulan ni pula nak tukar kerajaan. Sedangkan parlimen pun tak ada pada 18 hari bulan, 26 baru ada. Jadi saya nak beritahu hari ni sampai dah orang baru Raja Petra tunjukkan A4 paper yang mana dia boleh type nama sesiapa yang dia suka, tuan-tuan. Letakkan kononnya ada 120 orang yang nak mengangkat Perdana Menteri baru. Semua orang dah gelabah tak tentu pasal, telefon sana, telefon sini, WhatsApp sana, WhatsApp sini, viral sana, viral sini. Percaya bahawa baginda tuanku dah setuju nak Hisham Tun Hussein menjadi Perdana Menteri. Ada pula yang kata tuanku dah setuju nak Tok Mat Hassan pula jadi Perdana Menteri. Saya dah tanya dengan Tok Mat, dia tak terlibat dengan benda ni. Benda ni takkan, kalau berlaku pun saudara, pertama sekali pakailah otak. Tuanku hari ni tinggal tak sampai 25 hari lagi untuk baginda berangkat kembali ke negeri Pahang sebagai Sultan. Dia akan turun tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Tuanku sangat teliti. Setiap keputusan-keputusan besar baginda akan bertanya dengan majlis raja-raja. Hari ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan, majlis raja-raja hari ni lebih daripada separuh telah memberikan sokongan kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor. Kita pun tahu pendirian Sultan Johor, dia mahu supaya diberikan peluang untuk Datuk Seri Anwar terus memerintah. Jangan kacau, jangan ganggu gugat. Takkan tak faham bahasa lagi, tuan-tuan? Saya nak beritahu saudara, hari ini dengan cerita Daim tabur duit dan sebagainya, betul tak betul belakang cerita, kan? Tetapi kalau tiba-tiba baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong, yang dah kata dah baginda zaman dia ada 4 orang Perdana Menteri dan baginda mengharapkan Datuk Seri Anwar yang terakhir, akan tiba-tiba dah tinggal 25 hari ni baginda nak terima menghadap puak-puak gila ni, tuan-tuan. Dah lah dia orang ada 69 ekor je. 69 orang ni pun saya nak beritahu, kalau campur 15 ke 11 daripada UMNO ke, tetap tak boleh bentuk kerajaan. Dan kita tahu pendirian GPS dan GRS, mereka konsisten bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi yang kita mengelupa tak tentu pasal bila baru dia bawa print senarai nama ni, kita dah kelang kabut ni pasal apa, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tiba-tiba
tuanku terima dia orang menghadap dan tuanku benarkan dia orang ni angkat sumpah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kesan dia cukup dahsyat. Hari ni orang dah mula bernyawa sikit, dah ekonomi dah mula nak pulih, kan? Keadaan orang dah boleh cari makan dah. Tiba-tiba nak patah balik, ada kerajaan yang 112, 113, 114. No way tuan-tuan. Tuanku ni dia memahami denyut nadi rakyat. Dia takkan buat keputusan yang gila dengan memberikan daripada sebuah kerajaan yang ada 2/3 tukar menjadi kerajaan yang tak stabil, yang menyebabkan pelabur lari dan akhirnya ekonomi kita menguncup balik. Bila pelabur lari, kilang-kilang tutup, last sekali kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah meningkat, semua sekali menjadi jahanam. Tuanku tak akan ambil risiko ni. Apatah lagi bila si Daim ni diceritakan sedang menggunakan duit ni. Betul tak betul belakang cerita? Takkan tuanku nak membiarkan orang beranggapan seolah-olah macam dia pun dibayar. Cuba kita pakai otak kita ni tuan-tuan, kan? Cukup-cukup lah. Letaklah satu time limit. Kalau misalnya masih belum puas, kena tipu, kena kencing dengan puak-puak Perikatan Nasional ni, okey, saya minta satu lah. Letak satu time limit. 18 saya bilang 1 ni aku nak berhenti, pasang niat saya siap. Sahaja aku nak berhenti daripada jadi orang bodoh kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau tak berlaku pertukaran kerajaan sampai 18 hari bulan ni, kan, minta tolong berhentilah daripada tengok cerita-cerita gila, cerita-cerita mengarut, baik Raja Fitnah, Raja Petra ni ke, kan, ataupun Se-Azri ke, Papa Gomok ke, kan, Salim Iskandar Pelantar ke, kan, Ratu Badak ke, Badur Hisham ke. Tuan-tuan, sampah-sampah masyarakat ni janganlah tonton lagi. Sebab tuan-tuan kalau tak cukup ilmu, tuan-tuan akan keliru. Jadi letak time limit tu. Cukuplah aku dibodohkan sampai 18 ni. Kalau 18 bulan 1 ni tak berlaku pertukaran kerajaan, kan, aku akan berhenti daripada mendengar dan mempercayai cerita-cerita dongeng mereka ni. Saya nak bagi jaminan pada tuan-tuan, kan, tuanku tak akan terima pun dia orang ni menghadap, dan tuanku tak akan buat kerja gila tuan-tuan untuk, kan, sebelum baginda melepaskan jawatan Yang di-Pertuan Agong ni nak tukar kerajaan, sedangkan baginda dah menyatakan ketika titah ucapan diraja baginda nak lihat Datuk Seri Anwar kekal, tak ada pertukaran. Dan lagi satu nak beritahu, nak form kerajaan baru ni ketua parti saja tuan-tuan, ketua parti. Sebab semua MP UMNO 30 orang ni, termasuk 2 MCA dan 1 MIC, dah tanda tangan aku janji tidak akan beri, aku janji tak boleh bagi SD pada sesiapa. Kalau bagi juga SD, 100 juta seorang kena bayar, kan? Yang kedua, mereka dah bagi mandat kepada Datuk Seri Zahid selaku ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan dengan parti mana kita nak bentuk kerajaan. Dan ketiga, mereka telah beri mandat kepada ketua parti untuk berunding dan buat keputusan siapa nak diangkat menjadi Perdana Menteri. Selagi Datuk Zahid tak sign tuan-tuan untuk sokong orang lain jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar akan kekal sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Jadi berhenti daripada diperbodohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hampa kena faham satu ya. Sekarang ni ekonomi kita, politik kita ni stabil dan pelabur pun masuk berpusu-pusu. Dia kena ingat, Tengku Zafrul sendiri cakap pelaburan yang masuk ni pelaburan yang terbesar berbanding 10 tahun. Berbanding 10 tahun ini adalah pelaburan yang terbesar. Kita lo ni pelabur dah ada, peluang pekerjaan dah ada, ekonomi dah start stabil, pekerjaan dah start stabil, peluang-peluang pekerjaan, bukan peluang pengangguran pun dah makin menurun. Tapi apabila berlaku tumbangnya kerajaan, kestabilan politik tu hancur dengan hanya majoriti. Contohlah macam net lah kerajaan baru, majoriti 4 orang, majoriti 5 orang, 115 ataupun 117. Agak-agak pelabur dalam sekarang ni, dia lari ke dia tak lari? Sebab tak ada kestabilan politik. Kita boleh tengok negara-negara dekat Eropah kan. Kenapa negara mereka makin berkembang? Why? Itu sebab adanya kestabilan politik. Sebab tu mereka duduk elok, berkembang, makin maju, mata wang makin kukuh.
Sebab kestabilan tu ada. Berbeza dengan negara kita, baru nak stabil, tumbang. Naik yang cukup-cukup makannya. Lepas tu duk gundah gulana, tak ada duit, hutang. Tak ada duit, hutang. Nanti naiklah 2 trilion pula. Kan? Itu je yang mereka reti. Mereka tak reti buat apa pun. Reti hutang, hutang, hutang. Tapi nak keluar pergi cari kerja, nak keluar pergi cari pelabur, tak reti. Hanya reti sembang, bilion. Tak ada duit, hutang. Nak menguruskan negara sendiri untuk nak pembangunan ke apa ke, duit tak cukup, hutang. Itu yang berlaku zaman 33 bulan, geng. Itu yang berlaku. Kita ingat baliklah, yang di Pertuan Agong, bulan Mei dah bagi amaran. Tidak akan layan kepada sesiapa saja yang mengatakan Anwar hilang majoriti. Itu dah lock dah pintu. Pintu istana dah dikunci oleh yang di Pertuan Agong. Takkan layan. Dan bakal yang di Pertuan Agong pun dah, macam dah cakap 2 ke 3 kali, bagi peluang pada Anwar perintah, bagi peluang kepada Anwar, kan, bagi peluang kepada Anwar buktikan yang dia boleh, kan. Tapi yang jenis geng-geng gopoh, penakut, pengecut, yang sakau-sakau ni takut dengan ketegasan Anwar Ibrahim, tu yang mereka terpaksa mendesak supaya Anwar Ibrahim ni tumbang, supaya Anwar Ibrahim ni jatuh. Mustahil, geng, kalau Anwar duk nak jatuh. 152 sokongan. Mana mau cari? Tak ada lagi lah di dalam 30 orang, di dalam macam Barisan Nasional, yang betul-betul bertegas. Tak ada lagi lah seorang yang berani letak jawatan buat PRK. Belum ada lagi. Kan? Kalau ada bukti kan. Tapi belum ada lagi yang berani letak jawatan. Saya nak adakan pilihan raya kecil. Kok macam mana pun saya nak juga pilihan raya kecil. Tak ada seorang pun berani. Last apa yang mereka kata tu, itu semua sia-sia je. Sia-sia memang. Oh, itu plan ini, itu rangka ni. Kita akan buat macam tu Raja Petra lah kan. Itu ini nak jumpa sembah yang kepada yang di Pertuan Agong lah. Apa pun tak ada. Kan? Daripada bulan 8 duk atas kerajaan tumbang sampai lah tak tumbang-tumbang. Sedih kan dengan puak-puak ni. Kan? Nampak sangat kemaruk kuasa nak selamatkan diri, gundah gulana, takut harta aset kena rampas, takut aset dalam negara, luar negara kena rampas. Itulah yang duk ada di dalam Perikatan Nasional. Sebab mereka pengecut, mereka takut, mereka tak berani hadap dengan SPRM. Kalau hang rasa hang tak bersalah, hadaplah SPRM. Kalau hang duk kemaruk, hang nak jatuhkan juga Perdana Menteri hari ni, nampak sangat ada something wrong terhadap hampa, puak-puak hampa, kumpulan-kumpulan hampa. Mesti ada yang nak selamatkan diri itu, mesti yang duk tengah gundah gulana takut jatuh miskin papa kedana dengan duit-duit yang dia sakau selama ni. Takkanlah saya saja dia takut, mesti ada sebab, geng. Dan anak-anak Mahathir 3 orang dah kena dipanggil oleh SPRM. Pejabat dah kena 1000. Why? Bila dah semak balik, dah terjumpa. Jadi inilah kita tunggulah. 18 hari bulan mereka tumbang, kita tunggu. Nanti 18 hari bulan tu kita tanya bila pula? 180 hari bulan Januari, macam tu. Baru Anwar Ibrahim tumbang. Jadi ataupun 18 Januari 3020. Macam tu, baru Anwar Ibrahim tumbang. Okey, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.